Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله la yasrifu as-su' illa Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari penuh rahmah, penuh barakah, penuh keampunan. Malaikat Allah taala menghantarkan malaikat memberi rahmat kepada seluruh umat manusia di waktu pagi ini. Alhamdulillah. Dan pada pagi ini insya-Allah ana akan berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan sidang pendengar sekalian sambungan daripada kuliah subuh kita yang lepas. Dalam minggu lepas kita dah bincangkan, kita dah kongsikan bersama kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu Allah Ta'ala beri ilmu tu kepada orang yang dikehendaki dan Allah Ta'ala mengangkat darjat. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada sebahagian manusia yang dikurniakan hidayah ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dengan ilmu tersebut Allah Ta'ala angkat darjat bagi orang yang dihidayahkan dengan ilmu. Alhamdulillah, kita pada pagi ini Allah Ta'ala kurniakan peluang untuk menambah ilmu kita. Beruntunglah orang yang berilmu lalu dia beramal dengan ilmunya. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena pastikan setiap amalan yang kita lakukan, pastikan ada ilmu. Jangan kita ada buat reka. Jangan pula istilah kata orang kata dia buat kepala tau. Masalah tu buat kepala tau tu. Duk berasa kata dia buat betul dah. Sebenarnya tak betul pun. Malahan lebih bahaya lagi, dia tak tahu kata dia tak tahu, kemudian dia buat-buat tahu. Oh, ini masalah cukup besar lah. Jadi pastikan diri kita, setiap amalan yang kita lakukan ada panduan, ada ilmu. Malahan berdalilkan pula daripada Allah dan juga Rasulnya melalui Al-Quranul Karim dan juga hadis An-Nabawi. InsyaAllah pada pagi ini ana akan kongsikan bersama dengan sidang pendengar sekalian tentang ilmu yang kita dah bahaskan dalam pertemuan yang lepas, cerita berkenaan dengan jenis-jenis ilmu secara khususnya pada pagi ini. Dah kita tahu kata orang yang berilmu ni Allah Ta'ala beri kelebihan yang cukup banyak. Namun kita kena pastikan ilmu yang macam mana yang perlu kita tuntut. Dan ingat balik dalam pertemuan yang lepas, anda sebut di akhir-akhir pertemuan ilmu tu ada dua jenis, dua kefarduan ilmu yang kita kena pelajari. Ilmu fardu kifayah kita dah bahas dah dalam pertemuan yang lepas, dan pada hari ini sebagai sambungannya ingin anda kongsikan bersama dengan sidang pendengar sekalian ilmu yang disebut sebagai ilmu fardu ain. Setiap kita mesti kena tahu. Setiap daripada individu muslim mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi bila mana kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita perlu ikut dia punya perintah ataupun saluran dia ataupun kehendak daripada Allah dan juga Rasulnya. Jadi macam mana ilmu yang perlu setiap muslim mendalaminya, dan tujuannya adalah untuk kita beramal dengan ilmu-ilmu tersebut. Secara ringkasnya, anda sebutkan di sini poin-poin yang utama untuk dijadikan panduan untuk kita bersama. Ilmu yang disebut sebagai ilmu fardu ain tu, dia ada 3 aja. Tapi 6 ilmu yang anda akan sebutkan, anda kongsikan bersama di sini, insya-Allah menjadi panduan kita bersama untuk kita dalami. Ni dalam siri-siri video, siri-siri kuliah subuh di channel Saudara Syamsul Debat ni, kita akan agihkan, mungkin boleh tengok pada hari-hari yang lain ilmu-ilmu ni ada ke tak ada.
Kalau dah ada, bolehlah kita ikuti. Tapi kalau tak ada lagi, cuba pergi cari-cari, risik-risik. Ustaz, mana aku nak ambil ilmu aku ni? Ni aku tak tahu lagi bidang ni. Sedangkan yang ni adalah fardu ain. Aku masih belum kuasai lagi. Aku kena tahu macam mana nak kuasai dia, nak berilmu dengan, nak menguasai ilmu tersebut, kemudian nak beramal dengannya. Secara ringkas, anda sebutkan di sini 6 ilmu yang sepatutnya seorang mukmin itu mengetahui sebagai panduan untuk dia beramal ibadah sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pasti ilmu ni akan jadi bekalan kepada dia di akhirat nanti, insya-Allah. Allahumma amin. 6 ilmu ni, yang pertama sekali ilmu berkenaan dengan Al-Quran. Banyaklah ilmu berkenaan dengan Al-Quran ni, cabang dia banyak. Ni yang 6 ni dia punya asas dia saja. Dia punya asas dia, kemudian cabang-cabang dia itu banyak. Kita cari lagi lah supaya kita mudah faham, dibagikan dengan 6 ilmu ni. Yang pertama sekali ilmu berkenaan dengan ilmu Al-Quran. Ilmu Quran, cara bacaan Al-Quran, kita nak perbetui macam mana. Apatah lagi pula dengan surah Fatihah yang menjadi kewajipan kepada kita bila mana nak melaksanakan solat. Kita sembahyang tak reti baca Fatihah, berat tu. Kalau kata baru masuk Islam tak reti lagi, saya akan dibincangkan dalam kitab fiqh, dia kena baca juga. Niat kata yang tu surah Fatihah, tapi bacaan itu yang lain, saya akan digantikan dengan zikir. Nah, abang kata betapa wajibnya surah Fatihah itu dikuasai oleh setiap Muslim. Kita kena belajar. Anak-anak kita yang kecil kena ajar surah Fatihah. Masa kat Long cuba baca tengok surah Fatihah. Masa di kafah mengaji macam mana, cuba baca surah Fatihah. Kita kena dengar, kita kena cek anak ni baca surah Fatihah macam mana. Tapi sudah pastilah kita pun kena reti lah baca surah Fatihah. Ni bila kata dah PKP, anak menantu balik rumah, mayang tarawih, malam ni giliran ayah ni jadi imam. Kalut. Ustaz, tolong Ustaz dengar surah Fatihah saya betul ke tak betul ni. Kok telefon, kita nak betul macam mana? Ghairil maghdubi alaihim waladda. Allah, huruf dha tu saja pun tergeliat lidah-lidah tuan-tuan. Nak berbetul surah hanya surah dha saja. Waladdallin. Huruf dha tu pun ana asah bidad. Nabi kata aku orang yang paling fasih, paling mahir dalam menyebut huruf dha. Jadi huruf dha tu cukup best. Jadi nak berbetul macam mana? Perlu kepada latihan. Dan bila mana nak buat latihan tu perlu kepada bimbingan guru. Nak tahu macam mana? Kena pergi duduk belajar di depan guru. Ustaz, tolong dengar Ustaz surah Fatihah saya macam mana ni Ustaz? Betul ke tak betul? Surah lain jangan duk kira lagi lah. Qul huwallahu ahad. Betul tak apalah, nantilah. Iaitu sebagai surah tambahan ataupun sunat saja kita baca selepas pada surah Fatihah. Surah Fatihah tu adalah surah yang wajib. Jadi nak baca macam mana? Perlu mempelajarinya. Cari tok guru. Ni saya tak reti lagi ni huruf pun tak kenal lagi. Mula dengan baca Iqra. Mula dengan baca qiraati. A, ba, ba. Ba, a, ba. Ta, a, sa. Mula belajar dengan qiraati. Kemudian naik. Yang penting target kita untuk tahu macam mana nak baca Al-Quran. Selain daripada tu, ilmu Al-Quran juga bersangkutan dengan ilmu tajwid. Tak boleh duk baca lebih kurang. Al-Quran bukan macam baca surah abang. Al-Quran bukan macam seperti mana kita baca buku cerita. Al-Quran dia ada etika dia, ada adab dia. Ada perkara-perkara yang perlu kita penuhi. Jadi tak boleh duk baca lebih kurang. Jadi ketika mana kita baca Al-Quran, perlu meraihkan hukum-hukumnya, khususnya berkenaan hukum tajwid. Dan selain daripada tu makhraj huruf. A, ba, ta, da. Kena sebut bagi elok. Da dengan dot. Waladdo, ada bunyi macam tu. Tu dal. Waladdallin. Walabba. Kena tekankan huruf ba tu. Kena betul. Itu pertama sekali ilmu yang perlu kita pelajari, iaitu ilmu berkenaan dengan Al-Quran. Juga yang bersangkutan dengan ilmu Al-Quran ni ilmu tafsir. Supaya kita lebih mengetahui, lebih menghayati, lebih mendalami ayat-ayat yang kita bacakan tadi meresap masuk dalam hati kita. Saya akan dalam surah Fatihah itu sendiri pun, sebab apa yang disunatkan kita baca ni, baca tu ada waqaf-waqafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti Ar-Rahmanir Rahim. Nanti
Maliki yaumiddin. Berhenti. Sebab apa berhenti tu? Bila baca tafsir, oh rupanya ada tafsirannya. Rupanya ada sebabnya, bukan berhenti saja-saja. Ketika mana kita baca surah Fatihah, Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala jawab balik setiap ayat yang kita berhenti tadi. Sebab itulah disunatkan kita, bila mana baca surah Fatihah tu, kita berhenti-berhenti itu, diwakafkan. As-sab'u masani, 7 ayat yang diulang-ulang sebagai gelaran kepada surah Fatihah tadi. Jadi kita baca tu dalam keadaan waqaf, 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 waqaf. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab segala apa yang kita minta, apa yang kita bacakan tadi. Sa'alani 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hadis menyebutkan, ketika kita baca, akan Engkau ya Allah kami sembah dan akan Engkau kami memohon pertolongan. Lalu jawab Allah Ta'ala, bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Bagi hamba-Ku dia minta apa? Minta pertolongan, ada hajat. Jadi sunat ketika itu kita berhenti supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan ataupun jawab segala apa yang kita bacakan tadi sebagai imbuhan kepada kita bila mana kita berhenti. Tu kita belajar benda tu, kita tahu benda tu melalui tafsir Al-Quranul Karim. Dan malahan bidang tafsir tu pun banyak cabang dia. Jangan sebut kata tafsir je tak. Ada tafsir di sudut bahasanya, ada tafsir i'jazul ilmi, sebab apa ayat ni baca, ayat ni bahas macam ni. Ada juga tafsir dia ada kait dengan sains. Ada lagi tafsir di sudut hukum, ayat-ayat hukum. Banyak perbincangan tafsir ni. Tu hanya baru tafsir. Kita tengok ada tak dalam jadual kita, kuliah subuh kita ada pengajian tafsir ataupun tidak. Kalau tak ada lagi, kalau tak ada di channel ni, cuba boleh cari di channel yang lain ataupun cari guru yang lain. Tambah pula yang bincang-bincang, bukan ada apa pun. Lepas subuh tu habis nak kalut sangat, roti canai dengan nasi lemak. Tempat sini lah. Tempat lain saya tak pasti. Kalau di sini ni, di Baling ni, orang cari nasi lemak roti canai. Jadi sebelum pergi roti canai dengan nasi lemak tu, tengok mana ada tempat yang ada pengajian. Mana ada tempat aku boleh dalami ilmu. Mana ada tempat yang aku boleh kuasai ilmu Al-Quran ni. Cuba usaha carikan. Mudah-mudahan amalan kita itu akan memberi manfaat pada kita, insyaAllah. Itu yang pertama. Ilmu berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Dan yang kedua pula, ilmu berkenaan dengan hadis Nabawi. Yang mana hadis ini menjadi pelengkap ataupun hadis ini menjawab persoalan yang terkadang itu dalam Al-Quran samar. Ataupun di Al-Quran tu bukan nak kata samar, no. Sebenarnya Al-Quran tu lengkap dah. Al-Quran tu kita tak faham dia. Ini bahasa yang digunakan oleh Dr. Syekh Ratib An-Nabulsi. Dalam satu kuliah dia sebenarnya disebut kata Al-Quran tu lengkap lah, cantik lah. Cumanya kita yang tak faham, kita yang tak boleh capai maksud kehendak daripada Al-Quran, maka kita memerlukan hadis Nabawi. Dan ada juga yang tak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi. Ini dalam bidang usul fiqah dia akan bincangkan lah. Ini hadis ni menerangkan tentang perkara-perkara ni. Jadi kita belajar ilmu yang kedua, ilmu hadis Nabawi sebagai sumber hukum, sumber syariat, panduan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita berkenaan dengan hadis ni banyaklah. Kalau kata kita nak ambil tang mana, nak belajar hadis ni apakah kitabnya, kita nak ambil tang mana? Banyak kita hadis kalau Al-Quran kita dah faham dah 30 juzuk. 114 surah tak lari dah. Kalau tafsir pun memang sekitar surah-surah ayat-ayat yang di dalam 30 juzuk 114 surah tu. Adapun hadis Nabi ni banyak. Hadis Nabi ni banyak, beribu dibukukan. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud. 6 disebut sebagai Kutubus Sittah, atau ada dimasukkan lagi Muwatta' Imam Malik, menghimpunkan hadis-hadis Nabi tadi. Tapi untuk mudahnya sebagai panduan, untuk sebagai permulaannya, kita mungkin tak dan nak pergi cari kitab-kitab yang besar tadi. Nak cari kitab besar tu ke, bila pun nak habis kita pun tak tahu. Paling cantik, paling elok hadis yang merangkumi, boleh dikatakan keseluruhan agama Islam itu sendiri dibicarakan di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. 40 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Kita tengok kat masjid-masjid, surau-surau di Malaysia ni secara khususnya, banyak dibaca tentang hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi. Tak banyak pun, 42 hadis saja.
tak payah buka lah Sahih Bukhari, Sahih Muslim tu panjang. Ni dalam Arba'in An-Nawawi 42 hadis, baca satu. Ingat di dalam siri kuliah subuh kita pun ada dibahas kan. Ada satu slot membicarakan berkenaan dengan 40 hadis Imam An-Nawawi. Cantik tu. Dalami tengok cerita berkenaan dengan agama Islam. Walaupun dia tak sentuh fiqh secara khusus, walaupun dia tak sentuh cerita berkenaan dengan amalan kita secara khusus, tapi boleh dijadikan panduan untuk memahami agama Islam. Itu yang kedua, hadis Nabawi. Dan yang ketiga pula, ilmu hasil daripada Al-Quran dan hadis. Tadi Al-Quran sumber hukum, hadis sumber hukum. Nak keluar daripada Al-Quran dan hadis tu mesti kena mahir dalam dua-dua ilmu tadi. Kalau kata duk baca saja tanpa kita faham, tanpa kita tahu, tanpa kita mahir, tak tahu pun berkenaan dengan ilmu nasikh mansukh. Dinasahkan, ayat ni telah dinasahkan, tapi bacaan dia masih dikekalkan. Malahan ada lagi ayat yang telah pun dipadam tapi hukum dia masih digunakan. Cerita berkenaan rejam bagi orang lelaki perempuan yang dah berkahwin lalu berzina. Jadi ayat tadi juga ayat Al-Quran, tapi tilawahnya telah pun dipadamkan. Maksudnya tak bolehlah dia baca dalam sembahyang. Dan hukum dia masih dikekalkan. Itu dalam Al-Quran. Dalam hadis, hadis pun disebutkan. Kita tahu berkenaan dengan perkara ni daripada hadis An-Nabawi. Hadis Nabi cerita yang ni sebahagian daripada ayat Al-Quran. Jadi untuk memahami ayat Al-Quran tadi, maka ulama-ulama mengkelaskan 3 ilmu fardu ain untuk memudahkan kita memahami agama Islam itu sendiri. Maka ulama membahagikan 3 ilmu fardu ain. Selain daripada Al-Quran dan hadis tadi menjadi sumber utama, disebutkan lagi pula berkenaan dengan akidah, tauhid kita, akidah kita, pegangan hati kita. Nak faham macam mana ni katakan tauhid ni. Kita nak faham macam mana kata akidah kita ni betul. Kita nak tahu macam mana bahawa i'tiqad kita, beriman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala betul dah ni, tepat dah ni. Kita nak tahu macam mana. Maka kita kembali kepada ilmu akidah. Kena belajar ilmu akidah. Yang dikatakan sifat 20 tu macam mana? Maksud apa? Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Ni 6 sifat yang pertama daripada 20. 6 sifat ni paling kurang kita tahu dulu apa dia 6 sifat ni. Wujud artinya ada, qidam artinya tersedia, tiada awal baginya, baqa kekal selama-lama, tiada pengakhiran baginya. Kemudian qiyamuhu mukhalafatuhu lil hawadis, Allah Taala ni tak sama dengan makhluk. Qiyamuhu bi nafsi, Allah Taala tu berdiri dengan sendiri, dia tak berhajat kepada orang lain. Wahdaniyah, Allah Taala tu tak berbilang-bilang, Tuhan tu tak berbilang-bilang. Isu yang dibangkitkan baru-baru ni bila mana dibahaskan berkenaan dengan kalimah Allah. Jadi kalimah Allah tu macam mana kita nak faham dia berkenaan dengan kalimah Allah ni. Jadi kena faham berkenaan dengan sifat 20 ni, insya-Allah menjawab persoalan berkenaan dengan isu kalimah Allah ini. Tak apa tu, tak payah panjang-panjang lah, kita nak ringkaskan, kita nak fokuskan kepada perbincangan kita. Ilmu yang ketiga berkenaan dengan ilmu akidah ataupun berkenaan dengan ilmu tauhid. Memang agak memeningkan, agak susah, tapi kena tahu. Agak payah, tapi kena belajar. Paling kurang pun kita tahu juga apa yang dikatakan ilmu akidah ataupun ilmu tauhid tadi. Dan ilmu tauhid ni secara ringkasnya, anda nak sebutkan di sini perbahasan berkenaan dengan Allah, ketuhanan. Berkenaan Allah tu tentang sifat wajibnya, mustahilnya dan juga harus bagi Allah Ta'ala. Itu berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua pula perbahasan berkenaan dengan Rasul, tentang 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul dan juga 1 sifat yang harus bagi Rasul. Itu perbincangan berkenaan Rasul ni dalam perbincangan dengan ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Dan yang ketiganya dalam ilmu tauhid juga membahaskan berkenaan dengan as-sam'iyat, benda-benda yang kita tak nampak dengan mata kepala kita. Persoalan berkenaan dengan azab kubur, persoalan berkenaan dengan syurga dan juga neraka, persoalan berkenaan dengan pahala dan juga dosa, persoalan berkenaan dengan balasan di akhirat nanti. Kita tak tahu benda tu, melainkan ada disebutkan dalam hadis dan juga daripada Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah.
Jadi ulama-ulama mengkelaskan berkenaan dengan perbahasan ini, wujud kita akan jumpa di dalam ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. 3 lah. Al-Quran, hadis, akidah, dan yang keempatnya ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni pun panjang juga tu. Perbahasan dia panjang. Kalau kita duduk tengok di masjid-masjid itu banyaklah bincang dengan ilmu fiqh. Memang pun ilmu fiqh ni panjang. Amalan harian kita, perbuatan kita, pergerakan kita, kita memang terlibat dengan ilmu fiqh ni. Tapi di antara banyak-banyak ilmu fiqh tu, sudah pasti kita akan terlibat dengan satu cabang daripada ilmu fiqh berkenaan dengan ibadah. Mau tak mau kita terlibat dengan ibadah ni. Apa dia ibadah secara khusus? Berkenaan dengan sembahyang dan puasa. Ni tak dapat lari. Sembahyang dan puasa setiap mukmin, setiap muslim mesti kena tahu. Itu hanya dalam bab ibadah tu. Fiqh satu tajuk yang besar. Kemudian ada 4 cabang dia. Ibadah, muamalah ataupun jual beli, ataupun berkomunikasi dengan masyarakat yang lain. Kemudian munakahat, nikah kahwin. Kemudian yang terakhir berkenaan dengan bab jinayat. Ini sebagian ulama membahagikan 4. Ada yang bagi 7, ada bagi yang 8. Sebenarnya dalam kitab fiqh manhaji, ada cabang-cabang yang lain lagi. Cuma secara ringkas jangan sebutkan di sini. Fiqh, tajuk fiqh yang besar tu dibahaskan berkenaan dengan ibadah. Satu, yang pertama. Ibadah tu pula dibahagikan 4 pula. Jangan pening tu. Fiqh yang besar, pertama sekali ibadah. Dia semua ada 4. Ibadah, muamalah, munakahat dan juga jinayah. Hak yang ibadah ni pula, dia ada 4 pula. Apa dia? Pertama sekali berkenaan dengan sembahyang. Secara khususnya sembahyang. Dan yang kedua pula berkenaan dengan puasa. Ni kita nak puasa bulan Ramadan. Lebih kurang dalam sebulan lagi nak bertemu dengan Ramadan. Kena tahu macam mana cara nak berpuasa. Dan yang ketiganya berkenaan dengan zakat. Tu kalau kata duit banyak, ada harta banyak. Ni buat keluar kira dulu SPA Sinar. Kena bayar zakat. Macam mana? Kena faham berkenaan dengan zakat. Dan yang keempatnya haji ataupun umrah. Kita wajib tunaikan haji, wajib tunaikan umrah. Siapa yang ada kemampuan, ada kesihatan, cukup bekalan, ada duit, tak mau pergi buat haji, akhirnya dia mati tanpa sempat buat haji. Nabi kata ikutlah dia nak mati atas agama apa. Yahudi kan, Nasrani kan. Nah, abang kata tuntutan untuk mengerjakan haji dan juga umrah tu sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita. Fiqh berkenaan dengan ibadah. Kemudian fiqh lagi pula cerita berkenaan dengan jual beli. Kita terlibat dalam pembelian rumah, buat pinjaman bank. Pinjam kalau kata 100,000 bayar 150,000, maka yang jadi tu jadi riba. Jaga dalam bab jual beli ini, Islam menekankan sangat-sangat boleh jual beli tapi diharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kita terlibat dengan riba ni macam mana? Beli rumah, buat loan, terlibat dengan riba. Beli kereta, buat loan, terlibat dengan riba. Jadi macam mana? Cara macam mana kita nak mengelak daripada terlibat dengan riba ni? Riba ni di antara dosa besar. Di antara 7 yang membinasakan, as-sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Jadi kita terlibat dengan riba. Macam mana? Hukum jual beli ni? Kita kena faham betul-betul. Apatah lagi pula di zaman sekarang ni, orang terlibat dengan jual beli online. Memang sampai apa barang ni tak boleh pakai pun ni. Tak pasang, tak boleh, tak menyala pun ni. Itu dia terlibat dengan jual beli tu. Jadi bila terlibat dengan jual beli, kita kena dalami juga ilmu hukum hakam, halal haram dalam bab jual beli. Kita kena tahulah. Kalau kita tak terlibat tak apa, sekadar kata aku hidup biasa, cukuplah dengan puasa dan sembahyang. Tapi kalau terlibat dengan jual beli, bermuamalah dengan orang lain, kena ada ilmu, panduan, guideline yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Selepas pada berkenaan dengan jual beli, ada sebut pula berkenaan dengan munakahat, berkenaan dengan nikah kahwin dan nikah terkahwin. Jadi macam mana ni hukum berkenaan dengan kahwin ni? Ramai orang belajar masuk kursus berkenaan dengan nikah kahwin, tapi dia terlepas pandang berkenaan dengan talak. Bab talak jangan dia buat lawak main. Nabi kata salasun jadduhunnal jid wa hazluhunnal jid. 3 benda buat main-main jadi betul-betul, buat betul-betul lagi betul lah. Dia 3 benda ni. Pertama sekali bab nikah. Nikah sebagai seorang bapa, sebagai seorang tuan,
dia boleh menikahkan anak dia dan juga boleh menikahkan cucunya. Ayah dan tok wan ni dinamakan dengan wali mujbir. Wali yang boleh memaksakan anaknya supaya menikah. Ni bab pernikahan. Jangan dia buat lawak main. Pak ataupun tok wan dia sebut kata menikah, orang lain kata ya saya terima, maka jadi pernikahan tadi. Jangan dia buat lawak main. Buat betul-betul jadi betul, buat lawak pun jadi betul. Tu Nabi kata salasun jadduhunnal jid wa hazluhunnal jid. Jangan dia buat lawak main. Bab pertama bab nikah. Yang kedua pula talak. Tak boleh duk pergi melawak dengan isteri kata nak talak ke apa ke, dah buat surprise ke apa ke. Bahaya tu. Dia buat surprise macam tu jadi sungguh. Tambah pula jahil dengan bab talak, dia bagi 3 atau talak kepada isteri dia. Lah kali mula lah. Senapang gajah lah, Cina buta lah. Hang sentuh isteri kau, hang tembak kepala hang. Jadi berat panjang cerita kerana berpunca daripada apa? Kejahilan kita berkenaan dengan bab talak. Jadi bab nikah kahwin ni jangan dia buat lawak main. Nikah yang pertama Nabi kata, yang kedua bab talak jangan dia buat lawak main, jadi buat betul-betul jadi betul, buat lawak-lawak pun jadi juga. Dan yang ketiganya ada 2 pendapat, ada sebut kata raja'ah. Raja'ah rujuk balik bila dia bercerai. Talak pertama, talak kedua boleh rujuk balik. Bila mana dia rujuk, main-main pun dia jadi betul. Buat betul-betul lagi betul lah. Dan ada juga pendapat kata al-itaq. Yang ketiga ni membebaskan hamba. Membebaskan hamba apa, buat lawak main jadi betul, buat betul-betul lagi betul. Tu dalam bab munakahat berkenaan dengan nikah kahwin. Kena belajar lah. Kena tahu lah. Kena dalamilah ilmu ni. Jangan soal kata dah ada dah ada pasangan, balik cerita kat mak dengan ayah nak menikah, tapi ilmu tak ada lagi pun. Bab nikah kahwin tak tahu pun, akhirnya rumah tangga jadi porak-peranda. Wal'ayazubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada musnah rumah tangga yang kita bina tadi, hasil daripada kejahilan kita tentang ilmu munakahat. Itu bab nikah kahwin. Dalam bab fiqh dibincangkan berkenaan dengan ibadah yang pertama, yang kedua muamalah bab jual beli, yang ketiga munakahat pernikahan, nikah kahwin, dan yang keempat jinayat. Paling-paling kurang kita tahu mencuri kena potong tangan. Bila kata berzina tak kahwin lagi sebat 100 rotan. Kalau kata apa lagi, kalau dah berkahwin kena rajam sampai mati, supaya kita tahu ni hukum ni berdosa. Kesan dia tu cukup besar. Jadi kita akan mengelak daripada perbuatan-perbuatan yang tak elok ni, daripada benda-benda yang perkara yang dibenci ni. Itu yang ketiga. Yang keempat bab fiqh. Al-Quran yang pertama, hadis yang kedua, akidah yang ketiga, yang keempat fiqh. Fiqh tengok kita belajar tak benda-benda tadi ni. Boleh ulang balik, tengok ulang kaji balik. Kalau tak ada lagi, perlu kita cari. Dan yang kelimanya berkenaan dengan ilmu yang mendidik hati kita. Yang mendidik jiwa kita, yang mengisi rohani kita. Itulah disebut sebagai ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni kita nak didik hati kita ni macam mana supaya ikhlas, supaya tawakal, supaya sabar. Kemudian penyakit-penyakit hati, marah, hasad, dengki. Tu kena tahu tu yang dikatakan hasad dengki tu macam mana. Dan macam mana pula kadang tu ustaz ni kata haram kita duk pergi mengumpat, tapi ustaz ni ada juga sebut berkenaan dengan keburukan orang lain ni. Tu kena faham betul-betul, kena perhati. Bila kata mengumpat tu memang hukum asalnya hukum haram, tapi boleh diumpat bila mana untuk mengelak orang lain dizalimi, untuk mengelak orang lain terkena dengan tipu daya. Tu kena faham tu yang dikatakan ribah, dibahaskan di dalam kitab ataupun di dalam ilmu tasawuf. Ni macam mana kita nak jaga hati kita, macam mana kita nak jaga lidah kita, macam mana kita nak menahan marah kita, kita nak buang penyakit-penyakit hati ni macam mana. Diisi pula dengan zikir, diisi pula dengan amalan-amalan. Paling cantik lah kalau kata nak dijadikan sebagai panduan, ambillah kitab Ihya Ulumuddin. Kalau tak boleh bahasa Arab, nak baca macam mana, kami bukannya tahu, kami bukan belajar bahasa Arab, ambil yang terjemahan. Panjang ni, besar sangat ni kitab yang besar ni, Siyarus Salikin, panjang. Ambil lah yang kecil sikit, terjemahan Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah kalangan Imam Al-Ghazali, ataupun dalam alam Melayu kita Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menulis kitab Hidayatul Salikin. Simple. Boleh tengok di sana, dia buat dah diary kehidupan. Dia dah susun dah kita punya perjalanan hidup, mula bangkit tidur sampai ke tidur semula. Aku ni tengah hari buat apa tak lah? Aku ni waktu petang nak buat apa tak lah? Tengok di sana.
Dia dah susun dah, anak buat apa, lepas asar buat apa, lepas maghrib buat apa, lepas isyak buat apa. Kadang tu bila mana kita tak ikut benda macam ni, maksudnya bukan kata tak ikut, bukan mesti wajib ikut macam tu lah. Tapi bila mana kita tak ikut seperti mana yang disarankan, sudah pasti ambil daripada Al-Quran dan hadis, kan itu memberi kemudaratan kepada diri kita. Satu contoh, cerita berkenaan dengan lepas mayang isyak. Lepas mayang isyak, dalam kitab Hidayatus Salikin menyebutkan, Syekh Abdul Samad menceritakan lepas daripada isyak ni tak payah duduk sembang panjang lah, tak payah duduk makan malam lah, tidur lebih utama. Tapi yang duk jadi dalam masyarakat kita apa, dia jamu makan dulu. Oh, lepas kuliah tu dia jamu dengan nasi mandi lah, ayam golek lah, kambing golek lah. Tengah malam dah ni nak tidur dah. Patutnya lepas isyak buat apa? Jangan sembang banyak, tidur je. Itu memang saranan Rasulullah pun macam tu lah. Kita Hidayatus Salikin pun macam tu. Jangan duduk sembang apa dah. Tidur yang lebih utama. Sebab apa? Nak bangkit awal pagi pukul 3 lagi. Untuk beramal ibadah, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Tapi kita punya dari kehidupan, waktu lepas pada sembahyang isyak tu lah nak buat kenduri tahlil. Lepas sembahyang isyak tu lah nak makan bihun sup, mi goreng, kotiong goreng. Kesan dia apa? Oh, badan tak sihat. Dalam amalan kesihatan pun tak elok duk makan malam ni. Dalam kitab pun dah sebut dah dulu lagi. Imam Ghazali pun sebut dah, bagi saranan kepada kita. Nabi pun dah tunjuk kepada kita. Disebabkan kita jahil, kita tak tahu cara macam mana nak menyusun kehidupan kita. Bukan kata wajib yang tu tak wajib. Kalau fiqh ya disebut wajib ataupun haram, tapi yang ni tak wajib pun. Jadi kalau kata kita buat, lebih elok, memberi manfaat pada diri kita. Itu yang kelima. Ilmu yang kelima berkenaan dengan ilmu tasawuf. Dan yang terakhir, ilmu berkenaan dengan sirah an-nabawiyah. Tujuan apa sirah ni? Sirah ni untuk kita faham. Contohnya lebih faham berkenaan dengan Al-Quran dan hadis. Kita jumpa Al-Quran, kita jumpa hadis, tapi dikuatkan dengan sirah ni, insya-Allah kita nampak macam mana Nabi menggunakan wahyu daripada Allah Ta'ala dalam memberikan hukum. Contoh macam cerita berkenaan dengan apa, arak, pengharaman arak. Kalau kita baca sirah, kita tahulah macam mana Nabi bertadarruj mengeluarkan hukum berkenaan dengan pengharaman arak. Mula-mula nak dekat dengan sembahyang, Nabi kata tak payahlah duk minum arak. Lepas tu bila kata apa, yang kedua pula, arak ni ada manfaat seeloknya ditinggalkan. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tu ayat cerita kata eloklah tinggalkan, tak payahlah duk minum arak ni. Dan yang ketiga pula, arak ni adalah perbuatan syaitan. Fajtanibuh. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Jadi kita nak tahu macam mana tiga arahan, tiga wahyu daripada Allah Ta'ala ni, mana satu? Istilah kata nasikh mansukh tadi. Kita bincang tadi, dalam Al-Quran ada nasikh mansukh. Jadi kita tak tahu macam mana yang ni menasahkan, memadamkan hukum yang lama. Tak lain tak bukan dengan sirah an-nabawiyah. InsyaAllah dengan sirah ni, pemahaman berkenaan dengan agama Islam kita ni lebih mantap. Kita tahu macam mana Nabi berhadapan dengan situasi, hukum ni macam mana digunakan. Macam juga dengan COVID yang kita lalui hari ni. Jarang-jarang berlaku. Tengok dalam sirah Nabi pernah hadapi macam mana. InsyaAllah kita akan dapat praktikkan seperti mana Nabi tunjukkan, seperti mana yang dibukukan di dalam kitab-kitab sirah an-nabawiyah. Dan secara khususnya anak nak sebutkan di sini, insyaAllah dalam kuliah-kuliah seterusnya anak akan berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar sekalian berkenaan dengan sirah an-nabawiyah. Kita akan tengoklah kitab sama ada daripada kitab Rahiqul Makhtum ataupun daripada kitab Fiqhus Sirah karangan guru ana Syekh Said Ramadan Al-Buti. Lama dah kitab tu ditulis. Sempat juga berjumpa dengan pengarang ketika mana belajar di Syria dulu. InsyaAllah kita sama-sama hayati, kita sama-sama dalami, kita sama-sama ambil panduan i'tibar daripada apa yang ditulis oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti melalui kitab beliau, almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti, kitab Fiqhus Sirah, insyaAllah. Jadi sekadar itulah yang boleh anda kongsi bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita dapat, apa yang kita belajar memberi manfaat pada diri anda dan juga kepada sidang penuntun sekalian. Ilmu ni kita dah dapat, kita amalkan, kongsikan dengan orang lain. InsyaAllah itulah mati level
marketing kita yang akan berterusan sampai ke hari akhirat nanti insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.